App akan buat pasal 3D descriptor lah, lebih kurang macam mana kita nak buat 3D object tu. Kita boleh interact dengan ada button apa semualah. Okay, so before that baru nak macam Seoul Garden, wayang, tapi itulah tak dapat jumpa kan, tak apa lah. Tak ada rezeki. Okay. So okay, before this kita ada belajar pasal HTML. Okay, macam mana nak masukkan dalam kita punya scene. By button, kita boleh letak by button dan kita boleh letak by AR. Kan? Augmented reality. And then kita ada macam mana kita nak ada belajar sikit pasal iSpring. Just introduction je macam apa itu iSpring. Okay, hari ni kita akan belajar sikit descriptor for the 3D object. So macam mana kita nak buat apa? Macam kita ada anatomy. Okay, kita ada anatomy satu badan ni. Then kita nak assign, contoh ni kepala. So kita tarik ke kanan sikit, ada macam arrow ataupun apa-apa kan, arrow and then ada kotak, and then kita tulis kat situ kepala. And then bila kita boleh tekan tu, and then dia akan keluarkan satu pop-up menunjukkan apa dia punya function kepala tu lah, macam this is kepala something lah. Okay, and then kita ada belajar sikit, lepas kita buat tu kita akan belajar sikit tentang 3D text. Okay, dia ada satu masalah bila kita guna 3D text ni, dia akan see through wall. Okay, kita boleh nampak dia walaupun kita dah letak papan kat belakang dia, kita still boleh nampak 3D text daripada belakang. So tu dia punya stupidity sikit lah 3D text dekat Unity ni. Tak apa, tu kita akan buat lepas ni lah. And then kita akan buat clickable button for 3D object sikit. So kita akan buat satu benda and then AR tu kita boleh tekan. So macam mana kita kena buat, kita kena letak second canvas lah dekat dia punya Unity ni. And then ada satu lagi daripada asset store, macam mana kita nak gerakkan 3D object, macam mana kita nak rotate dan kita nak scalekan dia. So kita dah ada asset dia sendiri, free je dekat asset store, nama dia Lean Touch. So depan ni kita akan ni lah, try pakai Lean Touch. Okay, baik. Sekarang semua buka Unity lah. Bagi saya setting jap, 5 minit. Okay, semua buka Unity . Actually saya nak ajar ini sepatutnya virtual button tau. Dia ada macam button yang kita boleh tekan dekat marker. Bukan dekat phone dekat marker. Sebenarnya nak ajar tu, tapi mungkin ni lagi penting lah kot sebab kebanyakannya orang mesti ada macam mana kita nak buat dia punya descriptor ni macam. Okay, tak apa. Alright, so sekarang ni okay, semua dah buka Unity . Alright, saya share dulu. Okay, nampak saya punya screen. Baik. Okay. So first kali di dalam scene yang kita dah buat minggu lepas. Ni saya ada try semalam sikit lah. Okay. Okay, first kali kita dekat image target ni kita pakai yang Banana Man ni lah. Okay. Kita pakai Banana Man. Okay, Banana Man. Okay, kita just disable Quartz Mail Free one dengan tu je lah. Kita enable Banana Man. Okay, jangan lupa dekat image target kita ada yang kita buat hari tu, ingat tak?
HTML web view yang pakai AR tu. So boleh delete lah sebab nanti kalau lepas ni scan keluar HTML nanti. Tak boleh tekan ni. Tekan kat image target. Dekat on target file ni ada button tolak. Kita tekan ni. So dia tekan ada. Make sure ingat balik lah macam mana nak setting AR kan. Tak ada video kan. Okay, so kita dah enable Banana Man. Kita kecilkan sikit lah supaya ikut size korang lah. Sekejap. Baik, kita boleh setting baik punya. Okay, baik. So, satu cara dia, sebab kita sekarang ni kita dalam 3D punya environment. Ingat macam nak tukar 3D daripada 2D ke 3D. Kita dalam 3D environment. So, macam mana kita nak buat kita nak letak macam arrow apa semua tu semua tu dalam 3D juga. So, baik, dekat Banana Man ni. Okay, dekat Banana Man. Okay, buka Banana Man ni, dekat right click dekat Banana Man. Okay, kita right click and then 3D object. Kita pilih apa nak buat? Capsule. Capsule senang. Okay, kita pilih capsule. Okay, baik. Sekarang ni kita dah pilih capsule pula. Sorry. Kita ambil silinder lah senang. Capsule dia ni. Okay, 3D object kita ambil silinder. Silinder senang sikit. Okay, baik. Kita nak setting dia bagi kita buat dia dekat bahagian mana-mana yang korang nak. Sekejap. Contoh saya buatkan. Satu. Okay, kita setting dia 0.01. Ni kan. Okay, kita setting dia 0.01 tak kisahlah. And then Y dia kita panjang sikit lah. Kita panjangkan ikut contoh ni and then kita bawa dia. Dia ada jadi pendek kecil macam ni. Okay, and then kita rotate kan dia. Macam ni rotate 90 darjah lah kot. 90 darjah. Okay, then bawakan dia naik atas. Macam ni ke. Ataupun kita kecil sikit. So make sure benda tu betul-betul dekat kepala lah. Kalau nak dekatkan dia, tekan double click dekat silinder. Tekan nampak. Ini contoh lah. Okay, kita dah letak dalam silinder. Okay, so kenapa letak macam ni? Sebab kalau kita letak bawah Banana Man ni nanti bila kita rotate, dia akan ikut sekali. Senang lah. Okay, buat tu. Kalau letak silinder. Okay, so lagi sekali. Dekat Banana Man. 3D object. Kita letak cube. Okay, sekali lagi Banana Man. Right click. Dekat 3D object ni kita ada cube. Kita letak cube. Okay, macam biasa lah. 0.1. 0.01, 0.01, 0.01. Ini Banana Man. Okay, dekat silinder dekat cube kita. 0.1. Alright, so dekat sini. Okay, tak apalah.
Ikutlah saiz korang kan. Macam ni lah. Buat naik atas. Okay. Okay lah ni. Okay, ni contoh lah. Okay, macam ni. So, kita dah buat macam ni. Ikutlah macam mana yang korang nak kan. Tapi at least dia ada arrow. And then dah buat terus 3D text pun boleh. Tapi saya prefer macam ni lah. Supaya dia ada nampak dia punya text tu pop up kan. Okay, baik. Sekarang ni saya nak download satu apps lah. Satu, apa nama dia? Satu font. Boleh pilih lah kat mana-mana Sekejap saya try cari. Da font. Da font. Okay, pilih satu nama lah. Satu font yang korang nak pakai. Sebab kalau pakai yang biasa, kalau kita ada pakai Arial ni dia tak ada function dalam Unity ni. So kita kena cari satu yang lain. Yang cun sikit. Korang pilih lah mana-mana yang nak. Okay, contohnya story time. Okay, ni ada kan TTF ni. Okay, TTF. Tarik dulu. Okay, download satu font. Sekejap, saya bagi link tadi. Da font. Ini budak-budak multimedia ni si tahu ni ada font ni kan. Copy. Okay, tu ada kat situ. Da font. Okay, so saya akan masukkan dalam Unity. Macam nak kecil ni. Okay. Okay. Okay, baik. Sekarang ni, dekat teks, kita masukkan dalam text stuff ni. Dekat material punya folder. Okay, dekat material punya folder ni, kita right click. Okay, dekat right click and then create new folder. Okay, kita create new folder. And then kita renamekan dia sebagai text stuff. Kita tulis kat situ text stuff. Okay. Kat situ kita akan letak semua yang berkaitan dengan teks lah. Dekat material, kita ada create folder and then tulis nama dia text stuff. And then masukkan kita punya story time. Kita punya font lah, font yang kita pilih tadi. Okay. Buat dulu. Okay, ada yang tertinggal ke ada yang nak ulang balik? Okay, sekarang ni kita akan buat 3D text. Macam ni kita nak buat 3D text. Okay, first kali masih lagi dalam Banana Man ni sebab kita nak buat dalam Banana Man. Okay, right click. Dekat 3D object kita ada, bawah sekali kita ada tulis 3D text. Nampak tak? Kita ada 3D text dekat belah bawah tu. Okay, 3D text. Okay. Okay, so kita kena cari 3D text ni kat mana. Okay, kat situ. Yep, bagi saya setting kat cube ni. Sikit. Okay.
So sekarang ni nampak tak dia punya ni cloud sikit. So setting dulu lah. Setting dia jadi station Y 90. Sorry salah. Negatif 180. Okay, dia punya position untuk 3D text ni 180. Tu kecilkan sikit Okay, ni pening sikit lah. Dia kena setting. Right, jom. Okay, satu cara kenapa macam okay, saya tengok, saya setting. Okay, color dia tukar warna hitam sebab background kita tu warna hitam kan. Warna putih kan. Okay, tengok tak? Okay, sekarang ni dekat Hello World ni nama dia. Nampak tak dia macam blurry punya script kan? So macam mana kita nak buat dia jadi sharp? Okay, nak buatkan dia jadi sharp. Kita setting scale ni kepada 0.01 semua. 0.01. Okay, kita setting scale untuk 3D text ni kepada 0.01, Y dia pun 0.01, Z dia pun 0.01. And then kita increasekan font size dia. Kemudian nanti tu jadi sharp. Okay, so sekarang kita punya text dah jadi sharp. Dia jadi clear sikit lah daripada tadi kan. Alright. Yep. 3D text ni kita tukar. Okay, dekat bawah ni kita ada font. Nampak tak? Tekan dekat 3D text. Dekat bawah tu ada tulis font. Font tu tukar kepada font pilihan lah. So story time. Nanti dia hello world lah. Tukar kepada hit contoh. Boleh besar sikit lah. Sorry, boleh ulang tak? Dari mana? Dari apa besarkan size dia bagi dia nampak. Okay. Alright. Scale. Okay, sekarang ni jap. Okay, kita daripada cube ni kan. Kita right click kat cube. Kita 3D object kan dia. And then tekan 3D text. So nampak tak 3D text ni ada kat sini kan. Okay, kita setting dulu. Ada 100. Okay, kecilkan macam biasa. Kecilkan and then masukkan dalam tempat kotak ni. Okay. Tukar kepada warna hitam. Sorry. Okay, daripada sini. Okay, sekarang ni daripada scale ni. Scale untuk teks ni kita kecilkan kepada 0.01. 0.01. Y dia pun 0.01. Dan Z dia pun 0.01. Okay. So sekarang ni kita tengok teks kita ni dah kecil kan. Dah makin kecil. And then kita pun besarkan dekat font size ni. Dekat text mesh ni ada font size. Increase kan. Increase kita boleh. Kita just boleh increase tekan dekat font size ni and then drag ke kanan. Pun boleh. Okay.
Alright. So tukar nama kepada Hit. Then change font kita. Ni semua dekat text mesh ni. Font size, font, apa lagi? Color semua kat sini. Then dekat font ni kita tukar kat kita punya text pilihan lah yang kita download. Macam saya story time ni kan. Alright. Kat Hit. Then besar sikit. Besarkan pakai font size lah. Sebab nanti kalau besarkan pakai scale dia akan jadi blurry sikit. Okay, font size. Okay. Dapat sampai sini? Dapat. Okay. Okay, sekarang ni dia punya dia punya masalah dia bila kita pakai 3D text ni, kita tengok belah belakang ni. Dia tiba-tiba dia visible through the wall ni. Kita letak kat depan ni. Kalau kita letak depan lagi pun masih sama juga. So macam mana nak buat? Kita ada kena setting sikit lah. Tu tak tahu mana dia punya tempat nak landasan dia tu kan. Okay. So first kali kita dah create text stuff kita. Okay, text stuff kita dah ada text stuff. And then dekat text stuff ni, sekejap saya delete dulu. Ini buat semalam ni. Okay, dekat text stuff kita right click. Okay. Kita right click, kita create shader. Okay, sekali lagi. Dekat text stuff kita right click. Create shader. Standard surface shader. Ni. Standard surface shader. Okay, boleh rename kepada 3D shader ke itulah. 3D shader. 3D shader. Okay, and then tekan double click. Okay, so 3D shader ni sebenarnya dia dalam bentuk coding ni sebenarnya. Okay, so double click untuk kita buka Visual Studio. Saya akan pastekan kita punya code. Okay, saya akan paste code ni. Nampak saya nak paste kat mana ni? Buat dua ke? Okay, tu saya ada itu. Okay, cuba try download yang tu. Download lah, copy yang tu. Kalau coding tak habis. Saya tak habis lah. Pas kau cek dulu okay. Ni dia. Okay, tu dia. Copy je lah, copy and then paste je. Ni pun saya pun baru tahu ni sebenarnya. Untuk 3D text punya masalah. Okay, pakai je. And then tak selesai dia akan tulis jugalah ni miscellaneous file ni. Dia tak dapat detect. I'm not sure lah kenapa. And then copy paste je semua sekali. Delete yang asal and then copy je paste yang baru. Okay, and then save. Tutup.
Okey, semua dah settle, copy, paste. Saya tunggu ya. Pergi. Okey, sudah settle. Okey, ada yang nak ulang balik? Ada yang minta pengulangan? Okey, tak ada. Baik, sekarang ni kita akan okey, kita dah import font. Okey, sekarang bila kita tengok dekat font ni, story time, nampak tak kita ada font material dengan font texture. So actually dia bukanlah setakat font je sebenarnya. Bila kita masuk ke dalam Unity, dia akan sekali bagi font material dengan font texture. Okey, sekarang ni benda dekat sama, dekat text stuff ni, create new material. Right click, create apa nama dia? Material. Okey, kita tulislah 3D underscore text mat. 3D underscore text mat. Okay, tulis 3D underscore text underscore mat. Tak kisahlah nama apa pun. Actually. Okay, dah ada yang tu, material ni. Okay, kat bahagian shader ni, kita ada apa yang kita buat tadi? 3D shader ni kan. Actually dah ada dalam kita punya shader punya ni lah, script ni. Dekat bahagian standard ni, kita tukarkan dia, tekan material, 3D text mat yang kita buat tadi, kan? And then dekat bahagian shader ni kita ada standard. Standard ni kita pergi kat GUI, nanti kita akan nampak apa nama dia? Depth text shader. Inilah dia yang kita buat tadi. Kalau tak pasal dekat 3ds shader ni kita dah buat dah coding dia. Kita copy coding dia. Nampak tak kat atas ni? GUI depth text shader. So dah ada. Okay, so dekat material tu tekan tu tukar kepada GUI depth text shader. Baik, so sekarang ni dekat sini nampak tak? Non texture. Dia ada non texture. Kita boleh select dekat. Okay, sekarang ni dah settle, kita tukar kepada GUI depth text shader. Okay, sekarang ni dekat story time nampak tak? Dekat kita punya font tu ada texture dia sendiri. Okay, dekat font yang ada, font korang yang ada texture korang sendiri tu, and then kita boleh pilih lah, select, and then pilih dekat font texture korang sendiri. Apa nama dia? Macam mana nak? Boleh drag ke? Boleh drag. Betul. Betul lah. Sorry. So masukkan je story time atau apa font korang punya texture, kan dekat bawah ni kan, bila tekan anak panah ni ada font material dengan font texture. Font texture ni dah tarik je masuk dalam atas ni. So dia akan dekat update sendiri lah. Okay, dah settle Okay, baik, dekat new text ni dekat new text, sekejap, rasa dah settle. Step lagi, okay, ada step yang tertinggal lagi. Okay, dekat kita punya new text, okay, dekat kita punya new text ni, kita drag kita punya 3D text mat ni, 3D text material ni yang kita buat tadi, yang ada kita drag, kita tukarkan shader dia kepada GUI ni. Okay, dekat kita punya text ni, nampak tak elemen kosong ni, font material. Kita tukar font material ni kepada yang kita buat tadi.
Okay, bila kita masukkan no, kita dah buat teks tu tak tembus dinding. Okay. Okay, make sure semua sampai sini lah. So dia tak tembus dinding. So bila toleh belakang pun masih lagi sama. Dia tak tembus dinding. Okay, ada yang tembus, masih tembus lagi. So boleh semua dapat. Ada yang nak Sorry, kat mana elemen kosong tu? Tak nampak tadi. elemen kosong. Okay, dekat new text. Okay, saya besar sikit. Dekat new text dekat bahagian material ni, kalau ada dia tertutup. Kalau tak nampak tu mungkin dia tertutup lah tu. Material. Nampak tak ni? Elemen kosong. Ataupun boleh letak je dekat sini. Okay, check. Nampak tak? Ke tak ada? Okay, satu lagi cara boleh je macam ni. Okay. Okay, just drag and drop je pun boleh. Kalau tak jumpa material ni kan. 3D text material ni pun tarik je masuk bawah ni. Dekat bahagian add component tu kan. Nanti akan ada keluar bulatan petak tu. So lepaskan dia nanti dia akan just kira apa override apa kita punya material lama. Okay, semua dapat? Saya punya dia dah hilang tapi dekat depan pun dia hilang juga. Kenapa Kat depan pun hilang. Oh. Kat depan. Cuba play dengan ni color dia ke ataupun Color. Sekejap. Color hitam sama. sekejap apa problem dia. Tapi masih sama ke? Masih sama eh? Cuba tengok sekejap. Tu kena move text ke depan sikit. Gambar ke depan dah. Sama juga. Cuba tengok sekejap. Kejap saya buka kat laptop lain, saya masuk Zoom kat laptop ni. Oh. Okay, ada yang ada problem? So hopefully semua tak ada tembusan lah. Nak minta ulang part shader tu boleh? Boleh. Part shader, okay. Part shader yang mana? Part shader ni. Dah copy paste ke? Start dari mana shader tu? Copy paste script ataupun okay, dari awal. Okay, baik macam ni. Okay, first kali kita create satu shader. Okay, create. Then shader, standard surface shader. Okay, dekat standard surface shader ni, kan? Dia dah akan create satu nama lah. And then kita rename dia kepada 3D shader. And then bila kita double click,
dia akan keluarkan satu script, dia akan keluarkan Visual Studio. Okey. Tak apa boleh. Daripada shader ni, okey, akan ada satu formula tau. Dia macam bagi coding dia lah, coding dia sendiri. Kita tak akan pakai yang tu, kita akan pakai yang saya paste dekat group tu. Ada dekat group, saya paste. So just pakai copy and paste semua sekali. Yang lama tu delete and then masukkan yang baru. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. And then save. Okay, lepas kita dah save, kita create lagi satu 3D text mat. Ni, kita create material daripada text stuff ni. Okay. Right click, create material. Okay, material. Kan? So nanti akan keluar 3D text mat ni. Okay, dah keluar material ni. Dekat bahagian shader ni, dekat atas ni, dekat dia punya ni, tekan, dia mula dia akan tulis standard lah. Biasanya akan tulis standard. Lepas tu tekan, pergi dekat GUI, kita ada tab text shader. Okay, ada dekat sini. So tekan, dan dia akan tukarkan benda ni jadi bentuk macam ni lah. Okay, dalam bentuk macam ni, dekat font yang kita download tadi, font-font yang kita download daripada Dafont tu kan, dia actually dia bagi font material dengan font texture. Okay. Actually dalam tu sebenarnya ada font material dengan font texture. Dekat bahagian font texture ni tarik daripada font yang kita download tadi. Kan ada font texture dia kan. Tarik masuk dalam font texture ni. Okay. Dah tarik masuk. Okay. Kita sekarang tarik masuk dalam kita punya material yang kita buat tadi. Okay. Yang material yang kita buat tadi ni kita buat apa? Kita masukkan dalam masuk je tarik, masuk dalam, okay, kat mana tu? Dekat 3D text yang kita buat tadi, kita tulis head tadi. Okay, kat new text ni. Scroll ke bawah. Okay, dekat bahagian sebelah add component ni kita letak je. Nanti ada keluar button, keluar macam logo boleh letak tu kan. So letak je, nanti dia akan ganti dengan material yang lama. So, okay, lepas tu dah. Okay. Ada lagi? Tadi dah. Ada okey dah? Tadi dah okey dah. Sorry. Oh, dah okey dah. Kenapa? Apa Oh. sebab? Sebab saya pergi buat tarik font texture font yang lain, bukan yang saya guna dalam. Sorry. Alright. It's okay. Okay. So sekarang ni kita akan buat clickable 3D object. Macam mana kita nak buat satu tempat untuk kita boleh klik 3D object. Okay, first sekali. Sekarang ni kita keluarkan image target ni daripada AR camera dulu. Okay, macam mana nak keluarkan? Tekan dekat image target, drag, keluar masuk, keluar daripada AR camera. So sebab tak nak nanti dia ter-effect bila kita nak rearrange kita punya AR camera. Okay, baik. Kita keluarkan. Macam mana nak tahu dia keluar? Dah tak ada anak panah dekat bahagian tepi AR camera ni. Just tarik je. Tarik keluar. Keluarkan image target. Okay, baik. Sekarang ni kita create satu lagi. Kita create satu lagi canvas. Canvas ni hanyalah untuk 3D object ni. Okay, kita create UI. Then right click dekat hierarchy. UI, canvas. Okay, so sekarang ni dekat canvas yang kita buat ni, tulislah kita rename dia kepada canvas 3D. Okay. Nak bezakan dengan canvas yang ni. Sebab apa kalau kita buat ni? Kalau kita buat dalam canvas ni, dia akan masuk dalam kita punya canvas pun. So macam mana nak buat canvas dalam 3D je. Okay, canvas 3D ni, dia punya render mode ni kita tukar kepada
Daripada overlay ni kita tukar kepada world space. Okay. Daripada overlay kita tukar kepada world space. Okay. Daripada world space ni, nampak kat bawah ni ada event camera. So event camera yang kita akan pakai adalah AR camera. So kita tarik AR camera masuk dalam tempat event camera. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. Just a reminder. Ingat canvas yang asal, nampak tak scale dia? 1, 1, 1. X 1, Y 1, Z 1. Dekat canvas 3D pun, kita kena make sure kita punya scale dia sama. 1, 1, 1. Sebab nanti dia akan effect lah kita punya 3D model punya tomb besaran. Okay. Okay, so kita just tukar kepada kosong. Kosong. Pos X kosong, pos Y pun kosong. Tekan dekat canvas 3D, pos X kosong, pos Y pun kosong. So nanti dia akan masukkan canvas tu dekat bahagian-bahagian sini. Ni kita boleh kecilkan sikit lah. Ke bawah sikit. Macam tu cukup lah. Asalkan ada. Dia tak kisah, asalkan jangan kacau bahagian scale tu lah dekat canvas. Ni kan dah kecil sikit kan. Biarkan macam ni pun tak apa. 1, 1, 1. It's okay. Kita nampak nanti akan nampak bentuk canvas tu macam ni lah. Kalau kita scroll out kan. Make sure scale ni 0, 0, 1, 1, 1. Pos X ni kita tulis, kita letak kosong dengan kosong dekat pos Y. Supaya dia dekat origin punya position. Okay, baik. Sekarang ni, dekat canvas 3D ni, kita tarik image target kita. Okay, image target ni kita masuk dalam canvas. Image target masuk dalam canvas. Okay. So, supaya dia jadi, canvas ni jadi parent lah. Supaya apa kita nak edit dalam 3D object, apa kita nak letak button ke apa semua, semuanya dalam image target. Semuanya dalam canvas 3D yang kita buat ni. Okay. So, sekarang zoom balik ke image target, double click. Okay, so dekat Banana Man, dekat Banana Man, benda yang sama. Right click. Okay, dekat dalam image target, Banana Man, right click. Kita create UI button. Kita tengok nak akan keluar dekat mana. Dia akan keluar besar gedabak macam ni kan. So kita kena setting lah dia. Sebab sekarang ni dalam bentuk 3D, so nak memang kena setting sikit lah. Okay, kita setting supaya benda button ni ada dekat bawah head tu. Okay. Okay, saya kecil sikit, 0.1. Yang ni tak apa untuk kita kecilkan. Tapi kena make sure canvas tu size dia sama dengan canvas asal. Cuma yang button apa semua ni tak kisah. Baik, 100. Okay, dan kita boleh kecil sikit lah. Actually korang boleh lah letak button ni sebagai satu macam PNG kan, letak gambar plus ke gambar button boleh tekan kan. So ni just untuk bagi nak buat ni je lah. Okay. Okay, button. So tekan ini, kita tulis lah nama dia. Kan. Ini. Okay, baik. Sekarang ni kita buat satu, tak apalah, just nak tengok je. Okay, dekat sini. So, okay saya stopkan share jap. Saya stopkan video. Macam nak stop video?
Okay, saya akan start scan. Nak try tengok dulu. Jadi tak? Okay. Okay, tu nampak tu. Okay, bila kita tekan. Okay, nampak tak? Dia ada macam dapat button diklik. Button tu boleh klik. So ada function dia lah. So dekat sini nanti korang boleh buat pop-up button ke macam yang saya ajar tu lah kan. Macam mana nak bagi set active, bold, false and true tu. So boleh buat macam tu lah. Pop untuk dia keluarkan something. So make sure lepas scan tu boleh tekan lah. So make sure tak ada masalah. So nanti kita boleh tekan. Walaupun kita dalam bentuk, kita dalam dunia 3D, kita boleh tekan button yang ada. So itulah dia. Okay, itulah dia. Nak tanya, Ya. dekat button tu kan Ya. punya teks tu macam blur kalau kita besarkan size Ya. tu. Benda yang sama juga. Benda yang sama, dalam teks kita kecilkan scale dia pada 0.01. Okay, 0.01. And then font size dia kita increasekan. Oh, yang ni tak boleh pula. Alamak. Sekejap. Sudah tak nampak. Oh, ni sebab kita punya ni kecil. Okay, tak apa. Okay. Dia ada satu cara tu lagi tau. Tapi yang ni tak boleh pakai pula. Sebab dia kecil kan ke? Jadi kecil pula kat dalam. Okay, tak apa. Jadi kita akan setting dekat, tak silap saya dekat. Sekejap. Ni font size dia. Kat bahagian sini lah, tapi saya tak ingat. Okay. Tu dia. Dekat story time ni, dekat story time, nanti dia akan keluar bahagian inspector ni tau. Dekat bahagian inspector ni boleh tukarkan karakter dia kepada Unicode. Yang tu tak boleh pakai lah kot sebab yang tu setting untuk 3D punya environment. Yang ni button punya. Okay. So button dia akan jadi macam ni lah. So dia akan clear sikit lah. Okay, benda yang sama juga macam yang kita buat tadi, macam mana nak hilangkan. Macam mana nak hilangkan dia punya apa tu, teks tu boleh ke belakang tu kan. Benda yang sama juga.
buat benda yang sama lah. Okay. So ada soalan tak sebelum kita nak sambung sikit lagi? Satu lagi, last. Okay, so bila kita apa? Bila kita rotate kita punya image target ni, banana man ni, tu dia akan gerak sekali lah. So senang. Okay. So sebab tu kita letak semuanya dalam bawah banana man ni supaya dia gerak sekali. So sebab lepas ni kita akan gunakan function lin touch. Okay, so sekarang buka asset store. Okay, asset store. Okay, dekat asset store, semua buka asset store and then kita akan search for lin touch. Ni ada lin touch. Okay, dekat lin touch kita ada yang free punya ni. Sekejap, saya copy paste lah masuk. Korang boleh terus. Tu. Copy tu. And then buat macam biasa lah. Macam mana kita masukkan package manager yang before ni pun. Kita tekan add to my asset. Open in Unity. Okay, open in Unity. So nanti dia akan keluarkan dekat package manager. Okay, download and import. Mana lin touch? Okay ni. Download and import. Okay, kita download dan import kita punya. Siapa yang tak ada, pergi tukar dia punya package manager ni. Package my asset. Make sure korang dalam my asset. Kita tekan dulu. Download first and then import. Sekejap, saya ke tanda sekejap. Okay, baik. Semua dah ni import. Okay, bila kita dah import, macam mana nak tahu kita punya lin touch tu dah ada ke belum? Okay, ada satu folder lah. Dekat asset ni ada satu folder lin, nama dia lin. Lin. Okay, kita right click dekat kita punya hierarchy. Okay, right click. And then kita akan nampak, kita akan nampak lin. Okay, kita dapat lin and then touch. Okay, kita tekan je. So dia akan masukkan satu script dekat satu 3D object lin touch. Dia dah letak. Okay, so macam mana? Right click. Dekat ni ada lin, dia tulis lin touch. Okay, lin touch. Lin touch. Okay, dekat lin touch, kita tekan lin touch tu, kita letak add simulator. Add simulator. Just tekan je, dia akan masukkan sendirilah. Okay, ni just simulator untuk kita buat dalam PC lah sebenarnya. Actually nanti kalau dah masuk dalam phone, kita dah terus boleh pakai tangan lah.
supaya lean touch simulator ni maksud dia kita pakai macam kita nak pinch, kita boleh tekan left control, kita nak drag, alternate. Okay. Okay, dekat 3D object. Dekat canvas, dekat image target, dekat banana man ni. Okay, dekat bahagian banana man ni, kan ada animator. Kita add satu komponen. Okay. Sekali lagi, kita pergi dekat banana man yang ada animator ni. Banana man yang paling atas sekali. Bukan dekat dia punya amateur ke body ke. Dekat banana man ni, add komponen. Okay, first kali tulis lean twist rotate. Lean twist rotate ada. Twist rotate. Okay, ni ada lean twist rotate. Dia boleh rotate by axis or dia boleh rotate just menggunakan jari. So nanti boleh eksperimen lah dengan dua ni. Dulu ni tak ada ni, rotate axis ni. Sekarang maybe ada sebab susah nak rotate. Y ataupun X axis tu susah. So nanti boleh eksperimen pakai dua ni. So untuk yang sekarang ni pakai yang ni dulu. Lean twist rotate. Yang atas sekali. Okay. Dah add yang tu, add lagi satu. Lean. Apa lagi? Pinch scale. Tu. Lean pinch scale. Okay, add dah dua. Lean twist rotate, lean pinch scale. Okay, add lagi satu komponen last. Lean translate. Lean drag translate. Okay, semuanya dekat banana man, bawah dia. Okay, so apa maksud dia? Twist rotate ni maksudnya kita twist pakai jari tu. Kita kena twist jari kita supaya benda tu pun tertwist. And then pinch untuk kita besarkan dengan kecilkan. And then drag untuk kita drag kita punya 3D object. Okay, so dah letak ni semua. And then make sure kita ada ni lah, lintas punya 3D object ni. And then dengan ada simulator. Okay, yang ni saya kena gigit saya punya kamera ni supaya nak eksperimen. Yep. Okay, once dah tekan simulator apa semua tu. Okay, we hit play. Okay, cara dia tekan control and then boleh tekan left click. Nanti dia akan drag lah. Okay. Ya. Tu cara dia untuk kita skill kot. Dia macam tu lah. Tapi nanti dah masuk dalam phone lagi sedang lah sebab ni ada simulator dia lah. Untuk kita drag, kita just drag, kita left click, kita hold, dan kita boleh gerakkan dia. Dan kalau nak twist, kita boleh pakai control and then tekan lah. So susah sikit lah. Tapi dah masuk dalam phone nanti senang lah. Okay. Okay, so basically untuk lab ni je. Ada soalan tak? Nak tanya, Ya. boleh ulang tak part yang macam mana nak apa tu teks dekat button tu untuk bagi dia nampak kat depan je. Oh, text kat button. Okay, so dekat tekan teks ni. Okay. Okay, dekat teks, benda yang sama. Kita boleh buat satu lagi, belakang ni macam kita letak, kita letak something kat belakang dia ataupun kita boleh letak ni lah. Teks ni, default material ni kita tukar kepada material yang asal. Faham tak? Material ni. Saya try lah sebab untuk button saya tak cuba sebab dia ada image, sebab dia pun ada material dia sendiri.
Tak apalah, kita cuba. Saya pun tak gaji pula yang tu. Sekejap. Apa perlu buat ni? Okey. Okey, lupa. Sebab dia ada shader dia sendiri. Sekejap. Macam mana ni? Bagi saya try dulu. Tengok. Kalau buat naik atas jadi. Tu dia. Cumanya yang bahagian teks tu je lah. Dia dah jadi ni lah. Kita just masukkan ni lah, teks. Cuma yang bahagian belakang ni kita kena tukar dia jadi macam sebab material ni, nanti saya tengok balik lah. Sebab material dia memang tembus. Macam ni kita pakai 3D object kan. Macam ni sebab material untuk belakang tu, dia memang dah buat tembus. Cuma untuk teks tu kita boleh lah setting, tengok macam ni kan. So bila kita bawa dia ke atas, so dia tak tembus lah. So dia tak tembus ke belakang, tekan ini. Kalau dia ada alas dekat belakang tu lah. Cuma yang untuk button tu kena buat something lah untuk alas dekat belakang tu. Boleh ulang part. Sekejap boleh tolong. Okey, tadi siapa yang tanya? Haze okey tak Haze? Faham tak? Just masukkan je balik kita punya 3D text mat ni dekat text punya ni. Cuma yang untuk button bahagian material tu je. Nanti saya check balik lah, saya tengok kan. Macam mana nak jadikan dia tak ke belakang. Okay. Okay, thank you. Alright. Okay, next. Boleh belum tak part last import link tu lagi. Okay. Import link tu macam ni. Okay, kita right click. Okay. Make sure dekat package manager tu kita dah ada lah. Okay, kita dah ada link touch. Kita download dulu and then kita import. Pada import tekan yes. Nanti dia akan keluar something ni lah. Dekat folder ni ada tulis link. Dia akan keluar dekat asset folder link. Okay, dekat link, dekat hierarchy ni, dekat scene 2 ni, kita right click. Kita pergi dekat right click mesti akan jumpa punya link. Link, touch, tekan, and then dia akan keluarkan satu 3D object ni lah. 3D object ni. So boleh. Nanti dia akan dia ada tulis link touch, and then bawah ni akan tulis add simulator. Tak silap saya. So tekan je add simulator tu untuk kita try dekat kita punya laptop ataupun PC. Okay, tu satu. Dah letak link touch, add simulator. Okay, so lepas tu pergi dekat canvas, dekat kita punya 3D object, iaitu Banana Man. Dekat Banana Man ni yang kita letak add component ni. Tekan Banana Man, add component. Tulis lean drag translate, lean pinch scale dengan lean twist rotate. Tekan ni. Tulis kat sini lah. Lean drag translate. Tu. Tekan, nanti dia akan masukkan sendirilah. So lean drag translate, lean pinch scale dengan lean twist rotate. Tu je. And then tekan play, nanti dah boleh ni lah. Okay, jawab soalan tak? Jawab dapat dah. Thank you. Alright. Okay, boleh ulang pas insert canvas and button tu. Boleh ulang part insert canvas and button tu. Yang mana ulang part insert canvas. Ni yang mana? Start dari mana ni? Part insert canvas and button tu yang mana? Daripada nak buat canvas 3D ni ke atau macam mana?
Okay. Okay, so first kali, dia ada 2 canvas. Canvas ni untuk canvas phone. Okay, canvas yang asal ni. Dan kita buat satu lagi canvas 3D. 3D ni untuk kita letakkan semua yang ada berkaitan dengan kita punya image target lah. Okay, right click, kita UI, create canvas. Okay, kita create canvas. And then dekat canvas tu kita tukarlah nama canvas 3D. Supaya kita faham lah canvas ni untuk 3D je. Okay, so dekat sini, dekat random mode ni kita tukar kepada world space. World space ni maksudnya dia akan bergantung kepada kamera yang kita pakai lah. So event kamera kita pakai AR kamera. So kan AR kamera kita dah delete main kamera kita masukkan AR kamera. So tu yang pertama. Okay, yang kedua, image target tu asal ni kita kat luar kan. Kita letakkan dia kat luar daripada ni. And then kita tarik dia masukkan dekat canvas 3D supaya image target ni jadi canvas 3D ni jadi parent kepada image target. Parent maksud apa? Kita tekan ni dia keluar anak kat bawah ni. Okay. Dia keluar anak image target. Okay. So dekat sini banana man yang kita buat ni. Okay. Dekat banana man yang kita buat ni, kita right click, kita create UI button. Okay, kita create UI button. Kan? Nanti dia akan keluarkan button ni. Button ni yang kita buat tadi tu. Okay, button ni make sure ni lah. Setting dia akan jadi besar gerabak contoh macam ni ya. UI button. Dia akan besar macam ni. So setting lah bagi kecil sampailah dia duduk dekat sebelah ni. Duduk kat sampailah dia duduk dekat tepi ni, bawah ni. Supaya kita boleh tekan. Tu. Sampai situ. Apa lagi kena buat? Tu je lah kot. Image target. Tu kita letakkan banana man tu dekat banana man. Right click banana man, UI, button. And then adjust sampailah dia jadi kecil macam ni. So lepas tu dah boleh tekan dah. Okay. Tu je sampai button lah. Okay, Rohaizat menjawab soalan tak? Alright. Okay, Ismail, saya duplicate je daripada teks di atas tu. Teks atas maksudnya daripada ni tu. untuk head tu, saya duplicate lepas tu saya gantikan dengan teks dekat button. Oh, boleh je. Itu menjadi lah. Menjadi? Menjadi ada tembus lah. Oh, dia tak tembus lah. Oh, dia tak tembus. Okay, Ah. benda yang sama lah. Okay, bagus. So, saya pun try juga. Canvas. Ni copy je. Duplicate je. Lepas tu masuk situ. Okay. Itulah duplicate. Jadi macam ni tu. Cumanya button ni maksud saya tadi tu itulah teks dia sama. Cuma bahagian button, bahagian ni belakang dia ni. Tu nanti kena adjust balik lah supaya dia pun turut serta invisible. Supaya kita tak boleh nampak dia juga. Alright, thank you. Okay, so ada soalan lain? So ni tukar kepada macam tu lah lebih kurang. So nanti pandai-pandai lah adjust lah. Yang ni kita kecilkan sikit lagi ke. Yang dia buat untuk tangan pula ke. So tu nanti based on korang punya ni lah klien So okay, apa dia? Yang part yang lean touch tu, kiranya kalau buat dalam phone kita boleh zoom in, zoom out Ya, kita boleh pinch untuk zoom, scale untuk ni, semua pakai jari. So boleh gerakkan 3D tu juga. Okay, macam contoh kalau kita nak drag, kita just klik dekat kita punya
3D object tu kita boleh drag macam ni. And then kalau untuk kita scale, kita boleh macam pinch dengan pinch lagi satu nak tutup dia tu. Macam tu lah scale dia. And then kalau nak rotate, kita kena rotatekan jari kita. Tu ada masalah sikit lah untuk rotate. Untuk rotate tu yang saya cakap dekat kita punya 3D object tu. Banana Man ni. Cuba try play with lean, twist, rotate, axis. Lean, twist, rotate, axis. So dia ada pakai axis. Mana yang bergerak. Contoh macam Y. So boleh lah try buat pakai ni. Okay. Faham. So in case kalau tak nak bubuh drag, so benda tu tak akan bergerak lah kan? Just zoom in. Ya, betul. Kalau nak buat untuk pinch dengan rotate je pun, scale dengan rotate pun boleh. Ini kita padam lah translate ni supaya dia tak bergerak langsung. Okay, thank you. Okay. Okay, ada soalan lain? Okay, harapnya sebab ni mungkin ramai yang akan pakai, kan? Ramai yang nak buat anatomy, ramai yang nak buat apa semua tu. So ramai yang akan pakai benda ni. So hopefully dapat buat lah. And then kalau ada apa-apa problem, boleh contact saya lah. Okay. So ada lagi soalan? Saya buka last. Alright, June. Okay, sebab next week same break. Yang kacau saya. Okay, semester next week semester break. So selamat bercuti. Cik. So hati-hatilah siapa yang nak pergi jalan-jalan tu sebab ada Omicron yang baru tu, varian baru tu. So hati-hati semua. Okay, jumpa lagi 2 minggu online juga. Okay. Okay, Nurul Husnia dengan Saya. Okay. Boleh, okay. Apa nama ni? Sekejap. Sebentar. Okay. Sekejap saya close ni. Okay, 1. Okay, 2, 3. Alright. Sekejap bagi paste dulu. Alright, sekali lagi. Senyum Prof. 1, 2. Yang nak join boleh. 2, 3. Okay.